Assalamualaikum guys, selamat datang ke ASR TV. Perlawanan KL City menentang Sabah akan bermula pada malam ni, itu 10 malam nanti di Stadium Ceras. Oh, ini adalah merupakan satu perlawanan yang amat penting untuk Sabah FC kerana Sabah FC perlu bangkit daripada kekalahan yang telah berlaku di SSI sebanyak 4 gol berbalas kosong apabila menentang JDT. Ini adalah merupakan salah satu misi yang cukup penting untuk Sabah kembali merampas kedudukan teratas di Liga Super, di mana sekarang kita telah jatuh ke tangga keempat hasil daripada keputusan yang memberangsangkan oleh dua pasukan yang sekarang ini berada di atas kita. So itu adalah merupakan salah satu bila orang tension yang ditambahkan lagi untuk pasukan Sabah FC. Dikenakan lagi dengan satu berita guys, yang Pak Tesu tidak akan turun pada perlawanan ini kerana telah dilayangi sebanyak tiga kad kuning. Aduh. So basically ini adalah merupakan satu tamparan yang hebat untuk Sabah FC lah, kerana siapa yang layak untuk digantikan bagi position ni setakat ni, kalau kita nampak dari season lepas, orang yang selalu digantikan atau digandingkan dengan Pak Tesu adalah Gary Steven Roberts. Tapi Gary Steven Roberts sendiri pun tidak nampak kelibat beliau di dalam kesebelasan utama, dan kalau aku tidak silap tidak nampak juga kelibat beliau di bangku simpanan di sepanjang 6 perlawanan yang telah Sabah FC lalui. So dilemanya sekarang, siapa yang bakal diturunkan untuk di posisi tersebut, dan dikatakan juga Badrul Bakhtiar akan kembali berada di bahagian tengah dan menggalas selaku kapten untuk pasukan Sabah sewaktu menentang KL City nanti. Okey, itu kemungkinan juga, kita nak pasti lagi. Tapi apa yang persoalannya sekarang ni, gandingan. Siapakah gandingan yang bakal dilakukan? Logically kalau kamu tanya aku, of course aku mention ni balik-balik di video aku ingin melihat Badrul Bakhtiar berada di bahagian tengah kita, especially sekiranya Telmo masih lagi belum cukup fit untuk perlawanan ni. Itu pun satu persoalan juga. So sekiranya Telmo sudah cukup fit untuk turun perlawanan ni, ada kemungkinan besar pula Badrul Bakhtiar tidak akan diturunkan pada perlawanan ni, kerana kita perlu seseorang yang boleh digandingkan dengan playmaker dan juga defensive line untuk bahagian midfield kita. So again, macam aku ucap tadi, Pak Tesu tidak dalam perlawanan ini. General kita yang telah beraksi dengan cukup cemerlang di sepanjang beberapa perlawanan terakhir yang kita lalui ini tidak akan beraksi menentang KL City. Kemungkinan iya ataupun tidak. Itu tidak pasti lah. Pasal kalau aku tengok berita yang telah di-sharekan oleh majority.com, kalau aku nak silap, ditulis sana kemungkinan. Tapi bagi aku, personally aku rasa Pak Tesu tidak akan turun dalam perlawanan ini, dan isunya siapa yang bakal digandingkan. Okey, macam aku cakap tadi, sekiranya Badrul diturunkan ataupun Telmo diturunkan, tidak sesuai untuk dua-dua pemain ini digandingkan bersama, Badrul dan juga Telmo, kerana dua-dua player ini mempunyai attacking mindset. So is either Badrul ataupun Telmo diturunkan, mereka perlu didampingi oleh satu pemain midfield yang mempunyai defensive mind pula. So again, siapa yang layak? Gary Steven Roberts. Kita nak pasti sama ada Gary Steven Roberts akan diturunkan ataupun tidak. Tapi bagi aku, beliau adalah individu yang layak untuk digandingkan di antara Badrul dan juga Telmo. Dan satu lagi, sekiranya Gary Steven Roberts diturunkan, bagi aku individu yang seterusnya layak untuk berada di posisi tersebut adalah Stu. Tapi kita tahu Stu adalah merupakan satu player yang mempunyai attacking minded juga. Tapi kalau kita tengok perlawanan AFF especially, ada satu perlawanan tu aku dah ingat di mana Stu lebih diturunkan ke bawah sedikit, di mana beliau banyak bertindak selaku defensive midfield pada perlawanan tu, dan aku dah tengok perlawanan tu sendiri personally. Aku nampak Stu juga mampu untuk beraksi selaku defensive midfield, tapi tidak seberkesan seperti mana Pak Tesu berada di bahagian tersebut. So bagi aku, Stu adalah individu yang layak untuk mengganti di bahagian Pak Tesu. Tapi again, Stu kena set up mind dia untuk tidak terlalu naik ke atas. Seterusnya pula guys, timbul juga persoalan di antara peminat Sabah FC untuk bahagian gawang pula kali ni guys. So hasil daripada perlawanan yang telah dilalui waktu menentang JDT itu, ramai yang macam kurang berpuas hati dengan performance yang telah ditampilkan oleh Apek, dan instead ramai yang ingin melihat Damien sebenarnya berada di bahagian gawang Sabah FC sewaktu menentang JDT, dan ramai yang telah menyuarakan untuk melihat Damien berada di gawang untuk menentang KL City pula. So ini adalah merupakan satu persoalan yang bagi aku cukup
menarik untuk dibincangkan dan dipikirkan, kerana kedua-dua pemain ni adalah merupakan sepanjang daripada apa yang aku tengok mempunyai kelebihan masing-masing. Apik ada kelebihan, Damien ada kelebihan. Apa yang membezakan dia orang sekarang adalah pengalaman yang cukup jauh berbeza dari segi umur, juga nampak ketara berbeza di sini lah. Tapi kalau kamu tanya pendapat aku untuk sama ada meletakkan Damien ataupun Apik, basically macam pernah aku cakap pada video sebelum ni, Apik telah mencecah umur 32 kalau aku nak silap. So aku nak pasti sejauh mana lagi Apik boleh beraksi dengan Sabah FC dengan cemerlang. So aku lebih melihat di sini untuk Damien diberikan peluang yang sebanyak mungkin, minit permainan yang setinggi yang mungkin untuk beliau menimba ilmu dan juga menambah keyakinan beliau juga bagi penyediaan pasukan Sabah FC untuk musim-musim akan datang, untuk perlawanan yang akan datang, unless OKS berniat untuk mendapatkan satu goalkeeper baru lagi lah. So itu lain cerita lagi. Tapi basically bagi aku, Damien perlu diberi peluang untuk beraksi menentang KL City. No offense untuk Apik, bukan aku cakap Apik tidak bagus, tapi kita perlu menyediakan Damien lebih awal untuk perlawanan yang akan datang, juga saingan Liga Super yang akan datang sekiranya Damien OKS ingin mengekalkan Damien bersama Sabah FC. Di samping itu juga guys, ada juga rata-rata penyokong Sabah FC mengatakan bahawa Rawisum Batuil RB3 patut sudah diberi peluang untuk beraksi untuk perlawanan seterusnya, kerana apa yang telah mereka lihat sewaktu Rawisum dimasukkan di separuh masa kedua sewaktu menentang JDT, nampak beliau berjaya mengekang beberapa gerakan yang telah dilakukan oleh pemain JDT, membuatkan ramai berpendapat Rawisum Batuil sepatutnya sudah lama berada di kesebelasan utama Sabah FC, especially untuk di bahagian defensif. So bagi aku personally, keserasian tiga pemain pertahanan kita yang sekarang ni perlu di start lebih awal lah pada beberapa perlawanan sebelum ni, iaitu Irfan, Gabriel dan juga Dominic Tan. Tapi mereka sendiri pun, ketiga pemain ini telah melalui sebanyak 6 perlawanan starting 11 di kesemua-semua 6 perlawanan tersebut. So masuk perlawanan ke-7 ni, aku nampak especially sewaktu menentang JDT, sewaktu menentang Penang, nampak sangat ada keletihan berlaku di antara ketiga-tiga pertahanan Sabah FC kita ni. So aku rasa Rawisum Batuil atau mungkin beberapa pemain pertahanan lain Sabah FC layak untuk dimasukkan di dalam perlawanan menentang KL City ni, again untuk melakukan rotation dan of course untuk merehatkan pemain kesebelasan utama kita untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang pula. Pasal selepas perlawanan menentang KL City ni, kita akan menempuh beberapa pasukan besar seperti Selangor, Kedah dan juga Terengganu tidak lama lagi. So aku rasa mereka patut direhatkan untuk perlawanan menentang KL City ini. So okay guys, itu adalah sedikit update yang apa yang telah berlaku untuk pasukan Sabah FC bagi persiapan untuk menentang KL City ini. So basically macam biasa, itu adalah pendapat aku juga. Aku juga ingin mendengar pendapat kamu. Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Dan seterusnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel SRTV guys. Kita berjumpa lagi di video seterusnya, dan all the best untuk Sabah FC bagi perlawanan malam ni. SMJ untuk kita semua. Assalamualaikum.